IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian pertama menerusi aspirasi. Kita ada perkongsian menerusi tahsinul ibadah. Untuk bersama dengan sahabat pendengar, kali ini menerusi sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk bersama dengan rakan pendengar untuk pertama kalinya hadir ke konti untuk bersama rakan-rakan. Alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram saat ini dah pun berada di konti. Untuk sekian kalinya kita tak ada tetamu dalam konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana hadir ke konti. Sekali lagi lama Ustaz tak sampai konti kan Ustaz kan? Saya dah lama tak ada berteman dengan konti. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah bersama dengan Ustaz hari ini kita nak bersama menerusi sesi soal jawab insya-Allah. Jadinya awalan ini mungkin Ustaz boleh berikan sedikit mukadimah untuk sahabat pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, DJ pada hari ini dan sebelum-sebelumnya juga. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah secara umumnya melepasi zaman kepayahan ataupun zaman keterbatasan. Dan marilah kita sama-sama bermuhasabah dan meyakini firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu pasti akan ada kesenangan. Bersama dengan kepayahan itu pasti akan ada kesenangan. 2 kali diulang. Ayat seperti ini 2 kali diulang. Maka ulama telah mengambil istinbat daripada ayat ini, iaitu setiap satu kesusahan akan ada 2 kesenangan. Setiap suatu kesusahan, kesenangan yang kita akan perolehi adalah 2 kali lipat, 2 kali ganda berbanding kepayahan, kesusahan yang kita bersabar menghadapinya. Justru hendaklah kita dalam setiap ujian dan cubaan mempunyai sifat ihtisab. Apa maksud ihtisab? Mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan diberi pahala. Syarat untuk kita memperolehi pahala bagi setiap kesusahan yang kita bersabar dengannya, iaitu di mana kita letak niat kita ketika bersabar. Bersabar sebagai manusiawi, sebagai hanya atas nama motivasi ataupun atas nama psikologi. Kalau semata-mata dasar itu, maka tidak mendapat pahala. Haruslah diikat, disandarkan kepada Allah. Bersabar kerana Allah. Bersabar kerana Allah memerintahkan saya bersabar. Bersabar kerana Allah suka memuji orang-orang yang bersabar. Bersabar kerana Nabi juga bersabar. Barulah kita akan memperoleh pahala. Sebab itu selalu diingatkan, kalau kita bermotivasi, bukan hanya atas nama psikologi, bukan atas nama ilmu motivasi, tetapi perlu ada ikatan dengan Rabb, ikatan dengan agama. Maka barulah motivasi itu dihubungkan dengan Allah. Bukan hanya motivasi berputar sekitar jiwa sendiri, tetapi tidak mengikat manusia dengan Allah dan tidak mengikat manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu untuk mukaddimah pasca
PKPB. PKPB. InsyaAllah. Dan untuk kita, Alhamdulillah, untuk kita terus berlapang dada Ustaz kan, untuk setiap apa yang perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan mukadimah sebagai ingatan untuk kita bersama. Dan kita nak mulakan waktu ini sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, Menerusi Tahsinul Ibadah. Untuk anda tanyakan soalan-soalan anda di FB IKIM FM yang kita sedang berlangsung secara live saat ini, dan juga di WhatsApp IKIM di 011290040004. Kita ada soalan daripada Rashid Riza dari Jalan Puchong Ustaz. Kata, macam mana kalau imam terlupa satu ayat Al-Fatihah dalam dalam solat fardu Ustaz? Imam terlupa satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kita sebagai makmum menyedarinya. Kita memang sedar dia tertinggal satu ayat. Apa perkara yang sepatutnya makmum lakukan? Tegur. Talqin. Talqin ni maknanya tegur. Tegur. Dengan kita membaca ayat yang dia tertinggal. Mungkin kalau kita menyebut subhanallah, imam tidak sedar ataupun tidak dapat mengesan apa bentuk kesilapan yang dia telah lakukan. Makmum secara bijaksana menegurnya dengan membaca ayat yang imam telah meninggalkannya. Kita andaikan tiada kesempatan berbuat demikian, ataupun telah berbuat demikian namun imam tidak perasan ataupun meyakini dia benar. Tetapi kita yakin memang imam tertinggal. Apa yang perlu makmum lakukan apabila imam telah rukuk? Daripada berdiri tadi, selesai Fatihah, imam baca surah. Kemudian imam rukuk. Apabila imam mula rukuk, makmum wajib mufarakah. Niat mufarakah dan meneruskan sembahyang makmum secara bersendirian. Tidak wajib makmum mufarakah selagi imam belum rukuk. Walaupun memang imam telah tersalah surah Fatihah, namun selagi imam belum rukuk, makmum tak wajib mufarakah. Bila makmum wajib mufarakah? Apabila imam mula turun rukuk, pada ketika itu makmum wajib mufarakah. Sebab apa kita menyatakan demikian? Selagi imam belum rukuk, imam masih mempunyai ruang masa membetulkan Fatihahnya. Oh, betul. Kita andaikan tiba-tiba dia teringat pula semasa dia baca surah, dia akan membetulkannya. Sebab itu, selagi belum rukuk, ruang masa masih ada. Apabila ruang masa masih ada, kita masih boleh ikut imam tersebut. Tetapi apabila imam rukuk, dalam keadaan dia belum menyempurnakan Fatihahnya, pada ketika itu kita tidak boleh lagi mengikutinya. Apa perlu kita buat? Mufarakah, iaitu dia berniat memisahkan dirinya daripada menjadi makmum kepada imam. Adakah perlu ikut setiap rukun-rukun juga walaupun dah mufarakah tu Ustaz? Apabila mufarakah selesai, dia tiada kaitan lagi dengan imam yang berada di hadapan. Dia bergerak dengan pergerakannya sendiri. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya kita ada soalan daripada Kak Dia. Tanya, selepas solat subuh dan asar, kita tidak dibolehkan untuk solat sunat. Bagaimana jika kita berada di Mekah dan Madinah Ustaz? Ada 5 waktu yang diharamkan solat. Kalau solat juga, hukumnya haram dan tidak sah. Kecuali. Dia ada kecuali. Kecuali berdasarkan tempat, kecuali berdasarkan jenis sembahyang. Apa maksudnya? Ada sembahyang-sembahyang tertentu, sembahyang sunat yang tertentu, boleh dilakukan di dalam waktu tersebut. Dan ada tempat yang tertentu yang kita boleh sembahyang pada waktu yang haram tadi. Kita tidak mahu membicarakan tentang jenis-jenis sembahyang yang boleh. Yang kita akan bicarakan berkaitan dengan tempat. Tempat yang boleh kita mengerjakan sembahyang di dalam waktu yang haram ialah apabila kita berada di mana? Apabila kita berada di tanah haram.
Kalau kita berada di sana, maka kita boleh mengerjakan solat di dalam waktu yang haram tadi. Oh, baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Puan Ila dari Melaka. Tanyakan soalan berkenaan dengan solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Perlukah kita duduk tahiyat awal dan perlukah kita membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat Ustaz selain daripada surah Al-Fatihah? 4 rakaat sebelum solat zuhur. Boleh dikerjakan 1 salam ataupun 2 salam. Boleh dikerjakan 1 salam ataupun 2 salam. Soalan yang ditanya apabila dikerjakan dengan 1 salam. Iaitu, adakah boleh kita duduk tahiyat awal antara rakaat kedua ke rakaat yang ketiga? Itu soalan pertama. Dan yang kedua apa dia? Membaca surah. Membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Maka jawabannya, apabila solat itu 4 rakaat, maka boleh untuk duduk tahiyat awal. Seperti mana solat Isyak 4 rakaat, duduk tahiyat awal. Secara umumnya, kaedah sembahyang sunat yang lebih daripada 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, boleh untuk duduk tahiyat setiap 2 rakaat. Contohnya dia sembahyang 8 rakaat, 2 duduk, 4 duduk, 6 duduk dan tahiyat akhir pada rakaat yang ke-8. Begitulah yang dikiaskan. Yang kedua, adakah ada bacaan surah? Jawapannya, bacaan surah hanya ada sebelum tahiyat awal. Contohlah, dia sembahyang 8 rakaat. Dia melakukan 2 tahiyat saja. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal itu dia lakukan selepas rakaat yang ke-6. Maknanya rakaat ke-6 baru dia duduk. Makna kata rakaat ke-7, rakaat ke-8 tiada surah. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan ke-6 ada surah. Selagi belum duduk tahiyat awal, maka masih lagi disunatkan membaca surah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya satu lagi soalan daripada puan yang bertanya ni. Kata, adakah wajib seorang suami mengeluarkan perbelanjaan menunaikan fardu haji dan juga umrah untuk isterinya Ustaz? Perbelanjaan yang wajib. Kita bicara ini perbelanjaan wajib. Wajib ni maknanya betul-betul yang wajib. Ini suami yang betul-betul ikut undang. Bukan perbelanjaan kasih sayang. Dia lain tu. Perbelanjaan kasih sayang lain. Perbelanjaan betul-betul ikut undang-undang. Berapa yang wajib, banyak tu saja saya bagi. Selain daripada itu, tak wajib. Sebelum saya jawab soalan ini, perbelanjaan seorang suami terhadap isterinya ataupun hubungan satu orang suami dan isterinya, sepatutnya hubungan keluarga ini dibina atas dasar berlebih kurang. Bukan isteri tuntut hak dia dan suami pun tuntut hak dia. Kalau dibina atas dasar saling menuntut hak masing-masing, isteri kata saya buat yang wajib atas saya saja, lebih daripada itu saya tak nak. Ataupun suami pun bertindak demikian, maka tidaklah akan melahirkan keharmonian. Itu sedikit nasihat tentang rumah tangga. Kena ada kemanusiaan Ustaz ya. Perlu ada kemanusiaan dan kasih sayang. Tapi kalau kita bicara daripada segi kewajipan, dalam bab menunaikan haji ataupun umrah, jawapannya tidak termasuk. Tidak termasuk kewajipan seorang suami untuk mengeluarkan belanja menunaikan haji ataupun menunaikan umrah bagi pihak isterinya. Saya bagi satu contoh. Ini kita cerita atas dasar hukum sahaja. Sepatutnya buat lebih daripada itu. Kalau satu orang perempuan, dia ingin pergi melaksanakan haji misalnya, dia perlu ada mahram. Dia perlu ada mahram ni maksudnya daripada segi wajib. Daripada segi kewajipan. Adapun kalau haji pertama ni maknanya haji wajib. Kalaulah dia pergi tanpa mahram sekalipun, hukumnya boleh. Yang kita bicara ni untuk kita kata dia dah tiba waktunya dia wajib pergi haji, iaitu bila sudah ada mahram yang menemaninya, sama ada
ayah ke, sama ada adik-beradik lelaki ke, ataupun suami lah. Suami ni kita tak panggil mahram, suami dia panggil. Contohnya, suami kata boleh saya ikut awak, tetapi belanja awak belanja sendiri. Awak belanja saya. Bukan awak belanja, pakai belanja awak sendiri. Saya tu nak jadi peneman supaya meloloskan pergi haji tu, maka awak belanja saya. Misalnya, suami kata begitu. Jadi, pada ketika itu, untuk membolehkan isteri itu pergi, dia perlu ada suami. Dalam soal visa misalnya kan. Kalau sekarang ini. Maka belanja suami itu, zahirnya, dikeluarkan oleh isteri. Ini segi asal dan undang-undangnya. Baik, terima kasih Ustaz. Pencerahan hari ini, Masya Allah. Dan kita ada soalan sahabat kita ni berkenaan dengan solat sunat wuduk selepas solat rawatib dan juga solat fardu. Boleh ke Ustaz? Tapi jawapan tu kita jawab lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi tahsinul ibadah. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi sesi soal jawab dalam tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharam, untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dah pun berada di konti Ustaz dah berapa minggu dah, bulan juga Ustaz kan tak datang ke konti, insya-Allah. Dan hari ni rezeki kita semualah untuk bersama dengan Ustaz di konti IKIM. Dan menerusi sesi soal jawab ini, kita nak jawabkan soalan rakan kita tadi sebelum kita berhenti rehat, berkenaan dengan boleh ke kita solat sunat wuduk selepas solat sunat rawatib dan solat fardu, Ustaz? Apakah dia solat sunat wuduk? Solat sunat wuduk ialah solat selepas ambil wuduk. Kalau dia mengerjakan solat sunat wuduk, tetapi jarak masa antara selesai wuduk dengan solat terlalu jauh, maka solat itu tidak boleh dipanggil solat sunat wuduk. Itu perkara pertama. Yang kedua, solat sunat wuduk boleh dikerjakan dalam rupa solat yang lain. Maksudnya apa? Selepas dia mengambil wuduk, masuk masjid, solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah itu sudah dikira bersama sebagai solat sunat wuduk. Iaitu yang dituntut, yang diminta ialah kamu lepas ambil wuduk ada mengerjakan solat. Walaupun solat itu bukan atas niat khas solat sunat wuduk, solat qabliyah. Bahkan solat yang dia kerjakan itu masuk sahaja masjid, solat fardu sedang didirikan, dia masuk terus takbir, solat fardu itu pun sudah boleh dikira melunaskan tuntutan mengerjakan solat selepas ambil wuduk. Justru tiada keperluan untuk dia melakukan solat sunat wuduk selepas qabliyah ataupun selepas solat fardu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Liza dari Kelang, Ustaz. Bolehkah isteri kuatkan suara sambung bacaan suami ketika suami lupa tengah-tengah surah ataupun suami tersilap baca surah, Ustaz? Adakah boleh isteri untuk meninggikan suara, menyambung ataupun menegur bacaan suaminya? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh, tiada masalah. Oh, Masya Allah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni berkenaan dengan puasa. Waktu sahur puasa sunat sama tak dengan solat puasa fardu? Sebab ada yang kata tak sama. Mohon pencerahan Ustaz. Puasa fardu sama tak dengan adakah puasa sunat? sama dengan puasa sunat? Waktu sahurnya. Waktu sahurnya. Waktu sahur bagi puasa fardu dengan waktu sahur bagi puasa sunat tiada perbezaan. Waktu sahur adalah waktu sahur. Bahkan waktu sahur ini dia ada sepanjang tahun. Sahur ni sebenarnya merujuk kepada waktu, bukan perbuatan itu. Tetapi oleh kerana makan itu dibuat pada waktu sahur, perbuatan itu dipanggil bersahur. Tasahhara maksudnya makan pada waktu sahur. Sahur ni waktu sebelum subuh. Nabi SAW bersabda, asdaqur ru'ya bil ashar. Ini faedah tambahan. Mimpi yang paling benar adalah mimpi yang satu orang nampak pada waktu sahur.
Mana waktu dekat nak subuh, sebelum tu dia ada bermimpi sesuatu. Nabi menyatakan dalam banyak-banyak waktu bermimpi, waktu yang paling benar, maksudnya yang lebih hampir kepada mimpi yang mempunyai tafsiran yang benar adalah apabila ia melihatnya pada waktu sahur. Oh, ilmu baru hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Pak Khalid. Ada tanya 2 soalan. Soalan pertama, dalam solat berjemaah ketika sujud, beliau fikir imam sudah bangkit dari sujud, tetapi sebenarnya belum, jadi beliau sujud semula. Betul ke? Macam mana solatnya macam tu Ustaz? Soalan yang pertama. Terima kasih Pak Khalid yang memang selalu tanya 2 soalan. Ya. Soalan yang pertama adalah dia menyangka imam sudah bangun daripada sujud. Lalu dia bangun dalam keadaan tidak sengaja. Lalu dia mendapati sebenarnya imam belum lagi bangun. Apa perlu dia buat? Ya, dia boleh patah balik. Dia bukan boleh patah balik, dia perlu patah balik. Kalau dia bangun dengan sengaja, dia tak boleh, dia tak patah balik. Walaupun perbuatannya itu adalah hukumnya adalah makruh, iaitu hukumnya adalah haram. Tetapi kalau dia terbangun dengan sengaja dan dia patah balik, dia tidak dikira mengulangi sujudnya. Sebab sujud, kalau kita akan tengok daripada permukaannya, dia seperti telah sujud 3 kali kan. Betul. Tetapi dalam keadaan ini, oleh kerana apabila dia makmum mempunyai satu tuntutan mengikuti imam, hukum ini dikecualikan daripada makmum tersebut. Baik, maknanya betul lah apa yang dilakukan tu. Soalan kedua, kalau anggota wuduk berminyak dan terus ambil wuduk tanpa menghilangkan minyak tersebut, bolehkah begitu Ustaz? Dibahaskan oleh ulama tentang masalah minyak. Misalnya di dalam kitab Al-Iqna'. Lalu ketika membahaskan masalah ini, dibahagikan kepada 2 jenis minyak. Yang pertama, minyak beku. Minyak beku ni contohnya apa? Contohnya macam ghee. Dia minyak ni, dia kan lemak. Bila minyak tu beku, dia menjadi berketul. Pejal. Pejal. Seperti mana minyak sapi, ghee. Kalau minyak tu pejal, ataupun minyak kelapa sawit di tempat sejuk, dia akan jadi ada pejal. Kalau minyak itulah yang ada atas anggota kita dalam keadaan dia pejal, maka wajib menghilangkannya. Tetapi kalau satu orang dia berminyak pada waktu malam, pakai minyak zaitun contohnya, jadi sapu minyak kat tangan, disapu atas kepala dia, tak rambut dia. Dia rambutnya berminyak, tangannya berminyak. Adakah ketika mengambil wuduk dia perlu sabun dulu tangannya untuk hilangkan minyak, kemudian barulah dia mengambil wuduk? Dinyatakan, disebutkan di dalam banyak kitab bahawasanya tidak wajib berbuat demikian. Rasa licin yang ada atas tangan itu dipanggil kesan-kesan minyak sahaja. Dia tidak wajib menghilangkannya kerana antara adat Rasulullah ialah berminyak. Sehingga begitu sekali Nabi suka berminyak, dinyatakan dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, pakaian Nabi ini seperti saubu zayyat. Zayyat ni adalah orang yang jual minyak zaitun. Baju Nabi ini nampak kesan berminyaknya, seperti mana orang yang jual minyak zaitun. Dan ada ulama tafsirkan zayyat itu maksudnya kain yang diletakkan di atas kepala, yang melapisi antara songkok dan juga rambut. Walhasilnya Nabi menggunakan minyak secara kerap. Tetapi tidaklah diriwayatkan Nabi pada waktu pagi ketika mengambil wuduk misalnya dihilangkan dahulu dengan sabun dan seumpamanya, bahkan terus sahaja mengambil wuduk dan wuduk itu dihukum sah. Begitulah yang kita akan lakukan. Kecuali kalau minyak yang zaitun itu dia ada atas tangan kita, kalau kita angkat macam ni meleleh, melitik. Itu maknanya banyak sangat. Kalau banyak sangat, makna kata bukan hanya kesan-kesan minyak ada, bahkan ain, zat minyak yang banyak. Pada ketika itu dia wajib menipiskannya. Contohnya dia lap dengan kain, minyak tersebut
Dan kalau hanya berbaki, hanya kesan-kesan licin sahaja, memadai mengambil wuduk walaupun tanpa membasuhnya dengan sabun. Baik, sama lah terpakai untuk orang yang berurut kan Ustaz kan. Ya. Seterusnya kita ada satu soalan daripada sahabat kita ni bertanyakan tentang sujud sahwi. Kata, adakah imam perlu sujud sahwi jika imam ada rasa ragu-ragu dengan kiraan rakaat walaupun sebenarnya dah betul dah kiraannya tu Ustaz? Imam ragu-ragu kiraan rakaat. Tetapi sebenarnya dah betul. Sebelum saya menjawab soalan, nak faham dulu soalan. Kalau sebenarnya dah betul, sebenarnya tu maksudnya adakah imam tu memang yakin dia betul? Ataupun dia sangka salah sebenarnya. Malaikat tahu sebenarnya betul. Jadi apa maksud sebenarnya betul? Dia kena perincikan dulu apa maksud soalan. Jadi saya andaikan. Maksud yang bertanya itu, iaitu imam dia sembahyang dalam keadaan ragu-ragu. Dia ragu macam mana? Dia ragu 3 ke ataupun 4. Sekarang ni sudah 3 ataupun 4. Lalu dia ambil berapa? Kaedahnya kita ambil 3. Bila ambil 3, dia perlu bangunlah untuk keempat. Sebenarnya, dia memang tak tahulah sebenarnya apa. Tapi sebenarnya memang betul yang keempat. telahannya itu sekarang ni 3, yang 4. Dia bangun tu adalah memang rakaat keempat. Maknanya betul lah apa yang dia buat tu. Sebenarnya. Sebenarnya. Tetapi menurut sangkaannya, mungkin sahaja dia salah. Mungkin sahaja dia betul. Tetapi oleh kerana fiqh mengajar, kalau ragu-ragu 3 ataupun 4, maka dia perlu mengambil sedikit, iaitu 3. Masa dia bangun rakaat keempat, dia tetap boleh lakukan sedemikian sebab begitulah yang diajar oleh syarak. Dalam keadaan ada kemungkinan yang dia bangun tu 5. Ada kemungkinan. Dan ada kemungkinan yang 4. Yang sebenarnya memang 4. Oleh kerana yang sebenar dia tak tahu, itu tidak dimasukkan dalam kiraan. Kita kira dia. Dia tu yakin menyangka bagaimana. Dia ada satu kaedah dalam bab sujud sahwi. Apabila seseorang melakukan satu rakaat, maksudnya bangkit ke satu rakaat, dalam keadaan ada kemungkinan, dia sangka, ada kemungkinan rakaat itu adalah terlebih, merasai ataupun menyangka ada kemungkinan ini adalah lebih, sudah cukup untuk menyebabkan dia disunatkan sujud sahwi. Jawapan ringkasnya, ya, dia sujud sahwi. Baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kena betul-betul faham ni. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni. Kita boleh tak perempuan datang haid duduk serambi masjid yang digunakan untuk solat Jumaat Ustaz? Adakah boleh perempuan yang uzur, nifas, haid ataupun orang junub secara umumnya berada di serambi masjid? Serambi ini, kalau dalam bahasa Arab, boleh dipanggil sebagai fina. Fina pun dipanggil serambi juga. Untuk masjid digunakan perkataan rahbah. Digunakan perkataan apa? Rahbah. Serambi masjid ialah kawasan yang biasanya masyarakat kita merujuk kawasan yang bukan ruang utama solat. Itu yang mereka maksudkan dengan serambi. Ataupun kawasan tak ada kapet. Tepi pun mungkin dipanggil serambi juga, tepi. Dia ada tepi, dia ada belakang. Biasanya serambi ni belakang. Surau pun ada serambi juga. Masjid pun ada serambi. Jadi serambi masjid tu dia dibina memang untuk solat. Iaitu bila masjid jadi penuh. Yang kawasan utama. Disebut dengan jelas dalam kitab, bagi serambi itu hukum masjid. Bagi serambi itu hukum masjid. Jadi maksudnya jawapannya masjid. Dia adalah masjid, maka tidak boleh wanita tersebut berada di kawasan itu.
Baik, Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada Zam dari Temerloh. Ustaz tanyakan, adakah isteri wajib meminta izin daripada suami setiap kali hendak keluar rumah? Sekali lagi soalan rumah tangga, Ustaz. Silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan nusyuz? Nusyuz ni maksudnya apabila isteri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Tanpa izin. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan izin? Izin ini sama ada izin bertulis. Suaminya WhatsApp, boleh. Abang izinkan. Ataupun dia tinggalkan kertas. Nak keluar, keluarlah. Jangan pergi lebih 5 kilo. Contoh. Ataupun izin dengan suara. Dengan lafaz. Dengan telefon. Ataupun dengan cakap berdepan. Dia ada satu lagi izin dipanggil tahu keizinan. Tahu keizinan. Faham. Tahu keizinan. Maksudnya apa? Memang suaminya memberi izin secara umum. Contohnya kalau nak pergi pasar, boleh. Bila-bila masa pun boleh. Itu dia panggil izin umum. Suami sebut begini ni sebelum ni lah. Tapi memang itu izin umum. Dia tahu kalau dia pergi tempat begini, suaminya akan redha, suaminya akan izinkan walaupun tiada diminta dahulu. Maka itu pun, dalam situasi itu pun, isteri itu dikira keluar dengan izin. Izin bertulis, izin dengan suara, ataupun dipanggil dalam bahasa Arab, al-ilmu bir-ridha. Isteri itu tahu, suaminya itu memang redha, memang izin untuk dia pergi ke tempat tersebut. Maka kalaulah dia keluar dalam keadaan memperoleh salah satu daripada bentuk izin yang dinyatakan tadi, dia dikira bukan melakukan nusyuz ataupun keluar tanpa izin. Justru sebagai suatu peringatan kepada para suami supaya tidak menjebakkan isterinya kepada yang disebutkan sebagai nusyuz ataupun tidak mematuhi perintah agama dalam bab keluar rumah. Hendaklah suami itu melakukan ataupun memberi izin umum pada perkara-perkara yang biasa. Yep. Memberi izin umum. Perkara yang memang perlu minta, contohnya dia nak balik jauh ni, rumah mak dekat Kedah. Yang itu tidaklah perlu dia bagi izin umum, kan? Tak perlu dia open check, iaitu nak balik lah. Tak perlu bagi tahu. Tetapi contohnya nak pergi pasar ataupun mungkin pergi kerja yang memang setiap hari dia akan melakukannya, maka berilah suatu pengucapan yang bersifat izin umum supaya atas dasar kasih dan sayang kepada isterinya tidak menjebakkan isterinya kepada pelanggaran syariat. Tetapi sebagai adab, walaupun ini pihak suami tadi kan, ini pihak isteri pula, sebagai adab sebagai seorang isteri, walaupun suaminya open check dalam bab memberi izin, mintalah ataupun cakaplah sepatah dua sebelum dia meninggalkan rumahnya. Ini yang disebutkan, satu, kita bicara tentang boleh, tetapi dalam soal rumah tangga lebih daripada itu, iaitu mengamalkan adab dan tata susila sebagai seorang isteri. Baik, Masya Allah. Harmoni macam tu kan, Masya Allah. Dan kita ada satu soalan. Hari ni memang banyak soalan suami isteri dah pula, Ustaz. Tapi insyaAllah lepas kita berhenti rehat, kita akan tanyakan soalan ni berkenaan dengan apakah suami berinfak atau sedekah, isteri mendapat ganjaran daripada infak tersebut. Jawapan tu lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam, menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my.
/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangat lah bang. Tak usah risau, sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa, servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali tu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019 224 6333 019 224 6333. Layari Facebook kami, Superfine Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran menerusi tahsin ibadah dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Saat ini perkongsian-perkongsian soalan-soalan daripada sahabat-sahabat. Masya Allah, terima kasih banyak kerana ramai yang bertanyakan soalan di FB dan juga di WhatsApp IKIM di 011 29004004. Kami tambah ilmu sebenarnya daripada persoalan anda. Alhamdulillah. Dan tadi soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM, Ustaz. Nazrul Panis, dia kata, Ustaz, apakah suami berinfak atau sedekah, isteri mendapat ganjarannya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sepotong hadis yang lebih kurang mafhumnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab zakat, iaitu apabila suatu sedekah berlaku, beberapa orang akan dapat pahala. Satu je sedekah yang berlaku, tetapi yang dapat pahala itu beberapa orang. Yang pertama, yang dapat pahala itu pemilik harta itu sendiri. Yang kedua, yang dapat pahala itu penyimpan harta itu. Dia tukang simpan, khazin. Yang dapat pahala itu khadam, pemudah cara pengurusan benda tersebut. Yang memperolehi pahala itu isteri. Isteri. Jadi sedekah yang bagaimana? Sedekah yang misalnya ada orang datang ke rumah meminta sedekah, meminta derma. Suami ini dia mengizinkan isterinya, kalau ada orang meminta derma, ni ada duit ni, pakai duit ni bagi kepada yang meminta sedekah tersebut. Duitnya duit suami. Yang simpan duit tu, contohlah kalau ada orang lain yang tolong simpan. Dalam rumah tu ada, cara sebahagian orang pada zaman dahulu, orang-orang yang berada, mungkin dia ada pemegang gudang contohnya. Harta tu ada dalam gudang. Jadi dia yang jaga harta tersebut, sehingga harta itu selamat, dia juga akan berkongsi pahala. Isteri yang jadi tukang sampaikan, bukan harta isteri, harta suami. Isteri pun akan mendapat pahala, penjaga gudang pun dapat pahala, khadam yang berkhidmat pun dapat pahala, dan sudah tentu tuan harta itu juga akan mendapat pahala. Kita boleh ringkaskan pemahaman daripada hadis ini, sesiapa yang menjadi sebab kewujudan harta tersebut, pemeliharaannya ataupun sehingga harta itu sampai ke tangan orang yang meminta derma ataupun orang yang menerima derma, semua mereka akan mendapat pahala.
Justru kalau isteri juga ada tangan ataupun ada sebab pemudah cara harta itu dapat dijaga, dapat dipegang ataupun dapat dihasilkan oleh suami, insya-Allah isteri pun akan dapat pahala. Dan antaranya isteri boleh dapat pahala kalau dia sentiasa menggalakkan suaminya untuk bersedekah. Walaupun tak ada duit, Ustaz. Walaupun dia tak ada duit tapi dia menggalakkan. Dan apabila dia menggalakkan suaminya dan suaminya mendapat inspirasi dan motivasi dengan sebab galakan isterinya itu untuk berinfak, lalu suami telah berinfak, maka isteri akan mendapat pahala. Pahala dari segi apa? Sababiyah, menjadi punca. Pemilik harta dia mendapat pahala sebab itu memang harta dia. Sesiapa sahaja yang menjadi punca orang bersedekah, menjadi faktor orang bermotivasi untuk sedekah, maka orang itu akan mendapat pahala walaupun dia itu bukan isteri. Misalnya dia mungkin penceramah ke, mungkin dia ustaz ke dan seumpamanya, insya-Allah akan menjadi memperoleh pahala berdasarkan hadis ad-dal 'alal khair kafa'ili, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti orang yang melakukannya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Halimah Siran. Kata beliau kunci jam pukul 4.30 pagi untuk solat tahajud. Tapi selalunya terjaga pukul 2 pagi lebih kurang macam tu untuk buang air dan sebagainya. Tapi tidur balik. 4.30 memang bangun terjaga kembali sebab jam berbunyi. Adakah macam mana nak kira? Patutnya tahajud tu waktu yang afdalnya waktu dia bangun pertama kali tu ataupun yang kedua tu Ustaz sebab dah kunci jam tu? Masalah yang pertama ataupun yang kedua bergantung pada orang itulah. Yang mana mudah bagi dia dan dia boleh istiqamah. Daripada segi waktu memang pukul 2 tu lebih afdal. Kerana dia lebih tengah malam berbanding pukul 4.30. Itu daripada segi afdal secara umum. Tetapi soalan ataupun masalah seperti ini dia akan kembali kepada setiap individu. Kunci katanya, waktu yang dia boleh buat secara istiqamah dan mudah untuk dia, tidak membebankan sebagai orang permulaan, maka dia pilihlah waktu tersebut. Misalnya daripada segi bilangan rakaat, walaupun 2 rakaat. Afdalnya kalau buat lebih daripada itu, kalau ditanya 10 dengan 2, mana lebih afdal? Sudah tentulah jawapannya 10. Tetapi kalau 2 itu yang dia boleh istiqamah, untuk dia 2 lah yang afdal. Daripada sudut kita melihat 2 itu boleh menyebabkan dia beristiqamah melakukannya secara berterusan. Begitulah juga dalam soalan yang ditanya ini, kalau memang 4.30 itu yang kalau dia lakukan atau bangun semayang, dia akan dapat istiqamah melakukannya secara berterusan. Bagi pihak yang bertanya dalam situasi yang berlaku kepada dirinya, itulah waktu yang sesuai untuk dirinya. Baik, ada sambungan sikit Ustaz. Adakah beliau dikira sombong dengan Allah kerana tidak solat pada pukul 2 tadi yang dia dah bangun tahu Ustaz? Dia masalah sombong ni perkara hati. Sebab ada juga orang yang menyebut perkataan seperti itu. Siapa yang dah bangun tengah malam tapi dia kencing, maka dia sombong dengan Allah. Dia tidak semestinya begitu, kan? Masalah sombong itu dia dalam hati, kan? Bahkan orang yang bangun pun boleh jadi sombong juga. Sombong iaitu merasa dia melupakan Allah. Jadi masalah sombong kembali kepada hati dia. Adakah memang ada perasaan seperti itu? Tidak ada perasaan seperti itu. Beliau memilih waktu itu sebagai waktu yang sesuai untuk dia dan dia dapat melakukan ibadah kepada Rabbnya secara istiqamah. Maka semua itu kembali kepada diri sendiri yang kita mengetahui apakah yang ada di dalam hati kita. InsyaAllah. Satu soalan terakhir di Facebook IKIM daripada Nur Ashikin Abdullah. Kata selepas solat berjemaah, suami terus berdoa tanpa zikir. Adakah jemaah aminkan doa atau bolehkah jemaah zikir secara asing tanpa mengaminkan doa tersebut Ustaz? Suami ataupun imam secara umum. Mungkin suami ni sebab ni suami jadi imam ni dekat 2 bulan ni. Ya, Masya Allah. Sebenarnya imam lah. Soalan tu jadikan umum. Seorang imam selepas sahaja solat dia terus berdoa tanpa berzikir. Maka adakah makmum akan terus mengaminkan doa
ataupun makmum itu berzikir. Daripada segi urutan amalan lepas mayang. Sepatutnya lepas mayang, kita sibukkan diri dengan zikir. Dengan istighfar, membaca ayat Al-Kursi, membaca tasbih Fatimah. Itu urutan yang sepatutnya. Kemudian barulah ditutup dengan doa. Kalau urutan itu tidak dipelihara, terus sahaja langkah pada doa misalnya, ataupun terus sahaja bertasbih tanpa membaca ayat Al-Kursi, orang ini meninggalkan yang afdal. Tidaklah kata berdosa itu, tidaklah meninggalkan yang afdal. Dan kadang-kadang pun kita berbuat demikian kerana faktor masa. Kerana kalau kita berzikir, contoh kita semain di surau yang kecil, ramai yang menunggu. Kalau kita habiskan dengan berzikir, kalau kita habiskan dengan berdoa, akan menyebabkan orang lain tertangguh dan terlambat. Itu kemungkinan keadaan-keadaan yang akan berlaku yang menyebabkan orang terus berdoa. Dalam keadaan seperti ini, kalau dia dengan suami dia, ini khusus untuk suami dan isteri, kita hormatilah suami dengan kita mengaminkan doa suami tersebut. Selepas selesai dia berdoa, kita sambung balik zikir. Kita sambung balik zikir. Kerana zikir itu dia tidak ada waktu yang habis. Waktunya panjang. Selagi mana, ulama kata, selagi mana kita belum tasbih 33 kali, 33 kali, 34 kali, maka waktu ataupun peluang bertasbih itu masih ada. Mungkin yang bertanya itu memikirkan, kalau dia sudah berdoa, selepas doa sudah tidak ada zikir. Tidak. Selepas doa pun masih beliau berpeluang untuk berzikir. Alhamdulillah, tambah ilmu lagi pagi ni. Kita sampai ke hujung dah Ustaz pertemuan kita. Mungkin ada sedikit kesimpulan dan juga kata-kata akhir, pesan-pesan Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sibukkan diri. Kesimpulan ayat ini, saya terjemah dahulu. Tidak ditanya tentang apa yang Allah buat. Maksud, mengapa Allah berbuat begitu. Yang akan ditanya apa yang mereka buat adalah manusia. Maka sibukkanlah diri bermuhasabah apa yang kita buat, sedang buat, telah buat, akan buat. Bukan sibuk bertanya mengapa Allah melakukan itu dan ini. Itulah pesanan terakhir. Masya Allah. Untuk kita berlapang dada dengan setiap apa takdir yang telah Allah kurniakan kepada kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Untuk rakan-rakan pendengar IKIM yang mana terlepas dengar, anda boleh ikuti kembali perkongsian di FB IKIM FM, ataupun pada hari Sabtu nanti pukul 7 pagi kita ada siaran ulangannya. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.